Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iking di dalam kelas pengajian am. Pelajaran kali ini adalah sambungan daripada pelajaran lepas iaitu carta pai. Kali ini kita akan belajar melukis carta pai yang lengkap. Okay, ini adalah tugasan pelajaran lepas. Kita akan buat semakan pelajaran lepas yang mana cikgu kosongkan bahagian nilai mutlak untuk Bumi Putera Lain dan juga India pada tahun 2020 serta peratusan dan sudut. Jadi cikgu ada minta pelajar lengkapkan bahagian ini dan kita akan buat semakan pada hari ini. Pelajar semak jawapan betul ataupun salah. Okay, untuk Bumi Putera Lain 3536.1 dan untuk India 2475.3. Okey, dan peratusan serta sudut bagi data tahun 2012 untuk Melayu adalah 50.32% dan sudut 181.17. Bumi Putera Lain 12% dan sudut 43.20. China 22.15% dan sudut 79.75. India 6.67%, sudut 24 darjah. Kaum-kaum lain 8.86% dan sudut 31.88 darjah. Seterusnya kita lihat pula bagi tata tahun 2020. Untuk Melayu peratusannya 55% dan sudut 198. Bumi Putera Lain 11.90% dan sudut 42.84 darjah. Untuk China 22% dan sudut 79.20. India 7%, sudut 25.20. Kaum-kaum lain 4.10 dan 14.76 darjah. Okey, jadi bila dah lengkap, dah betul, barulah kita pergi kepada proses yang seterusnya. Okay, proses yang seterusnya adalah kita mencari nisbah jejari. Jadi di sini jadual kita dah lengkap semua. Kita mencari nisbah jejari. Jadi kalau pelajar masih ingat lagi, rumus untuk mencari nisbah jejari adalah 1 nisbah. 1 ini kekal. Yang nilai kita cari adalah punca kuasa 2 jumlah di sebelah kanan bahagi punca kuasa 2 jumlah di sebelah kiri. Iaitu kita akan dapat nilai dia punca kuasa 2 361.4 jumlah di sebelah kanan ni bahagi dengan punca kuasa 2 29467.8 jumlah di sebelah kiri ni. Okey, jadi kita bahagi, kita dapatlah 1.095457 panjang. Okey, kita ambil sehingga 2 tempat perpuluhan iaitu 1.10. Jadi nisbah jejari ditulis dalam 1 nisbah 1.10. Kemudian bila dah dapat nisbah jejari ni, kita akan darabkan dia dengan 4 cm atau 3 cm untuk lukis carta pai. Dari mana datang 3 cm, 4 cm tu cikgu? Okey. Kalau kita tak darab 3 atau 4, bayangkan kalau kamu lukis, ini adalah nisbah kita 1 cm. Dan sebelah sini 1.1. Besar mana pai kamu tu? Besar duit shilling saja. Macam mana kita nak gambarkan graf kamu tu dalam besar duit shilling. Jadi sebab tu kita besarkan dia dan saiz yang paling sesuai adalah kita darab 3 atau darab 4. Itu adalah saiz yang paling sesuai untuk pai. Jangan darab 5, darab 6 lagilah tak muat kertas graf kamu. Okey, jadi katakanlah cikgu ambil 4 cm. Okey. Sebelah kiri kita darab 4, sebelah kanan juga darab 4. Jadi 1 darab 4 kita dapat 4 cm, 1.10 darab 4 kita dapat 4.4 cm. Inilah saiz jejari pai kita nanti. Kita akan lukis, bermaksud sebelah kiri 4 cm dan sebelah kanan 4.4 cm. Okey, ni ada masalah. Kenapa nisbah jejari salah?
Okey. Cikgu juga dapat banyak aduan yang kata nisbah jejari dia salah. Kenapa? Okey, yang pertama sekali, kenali kalkulator yang anda gunakan. Sebab lain kalkulator, lain arahannya. Okey, yang kedua, lain kalkulator, lain cara dia. Jangan biasa guna kalkulator handphone. Ni selalu cikgu pesan. Sebab handphone kamu tak boleh bawa masuk dewan peperiksaan. Jadi guna kalkulator yang kamu akan bawa masuk ke dewan peperiksaan. Contoh di sini cikgu tunjuk yang mana latihan kita. Ini adalah paparan handphone cikgu. Paparan handphone, guna kalkulator handphone yang mana apabila buat pengiraan dia hanya tekan punca kuasa 2 sekali saja. Kurungan ni automatik dah dia ada. Kalau kamu letak punca kuasa 2 kali, jawapan dia dah jadi salah. Okey. Kalau kamu guna kalkulator saintifik ni tak ada masalah. Itu betul. Okey, memang cara dia kena tekan punca kuasa 2 bahagi punca kuasa 2. Okey, kita tengok di sini video dia. Okey, kita tekan punca kuasa 2, kemudian bahagi punca kuasa 2, nilai apa? Tekan sama dengan. Okey, kita dapat lihat jawapan dia betul kat sini. Dan ada kalkulator yang untuk dapat nilai punca kuasa 2 tu, kamu kena tekan angka tu dulu. Contoh punca kuasa 2 9, mesti tekan 9, kemudian punca kuasa 2 sama dengan, baru dapat 3. Jadi kalau kamu nak tahu bentuk kalkulator kamu tu arahan bagaimana, kamu cuba menggunakan nombor yang mudah yang kamu tahu. Contohnya punca kuasa 2 9, mesti dapat jawapan dia 3. Adakah tekan punca kuasa 2 dahulu ataupun tekan angka dahulu? Okey. Okey, sekarang kita akan lihat cara untuk lukis carta pie. Seperti biasa, apabila melibatkan graf yang dua bahagian, biasanya kita akan lukis mendata dan kita bahagi kepada 2. Okey, dan seperti biasa, tajuk 2 cm di bahagian atas, kemudian label kiri dan label kanan. Bagi carta berpasangan dan juga graf berpasangan macam piramid, mesti ada label kiri dan label kanan. Tu ingat Okey, kemudian nisbah jejari wajib tulis dalam carta pie, petunjuk dan bahagian sumber di bawah di sebelah kanan. Okey, kemudian kita nak lukis carta pie. Okey, skala kita tadi kita dah ambil sebelah kiri 4 cm. Okey, jadi kita ukur 4 cm. Buka jangka lukis tu 4 cm menggunakan pembaris ataupun menggunakan kertas graf 4 cm. Kemudian kita buat bulatan. Okey, kemudian sama juga di sebelah kanan. Tadi skala kita dah dapat 4.4 cm. So, cara yang sama kita buka 4.4 cm. Kemudian kita akan buat bulatan. Okey, jadi bulatan kita dah siap untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian pastikan ada tulis jumlah besar di sebelah kiri dan juga jumlah besar di sebelah kanan. Jumlah juga wajib. Nilai dan juga unit. Okey, seterusnya. Okey, ni pie kita yang dah siap tadi. Bulatan dah siap, jumlah dah siap. Okey, nisbah jejari dah tulis, petunjuk serta sumber. Sekarang ni kita nak lukis pie tu, pembahagian pie tu bagaimana. Jadi kita memerlukan nilai sudut. Sudut tu mesti ada. Jadi cikgu turunkan sudut ini adalah sudut pie di sebelah kiri dan juga ini adalah sudut pie di sebelah kanan. Sudut ini fungsi dia untuk kita ukur dan nak lukis besar saiz pie kita tu besar mana. Okey, jadi kita akan bermula dengan pukul 12. Tengah-tengah ni mesti pukul 12 dan ingat titik pusat dia mesti selari. Kedua-dua pie titik pusat dia mesti selari. Jangan satu atas, satu bawah. Mula pukul 12. Kemudian kita lihat yang pertama adalah kita perlukan 181. Okey, untuk sudut bagi protektor, dia hanya boleh baca nombor bulat. Jadi kita bundarkan. Tapi dalam jadual tetap kena tulis 2 tempat perpuluhan. Okey, bila nak lukis baru kita bundarkan. Jadi ini 181. Jadi kita ambil lah jangka sudut kita
atau protektor. Okey, kamu orang putih kan sebut jangka sudut tak tahu, protektor baru tahu. Okey, jadi separuh ni adalah 180, tapi kita nak 181. Jadi berapa darjah lagi tak cukup? Okey, 1 darjah. Jadi tanda saja 1 darjah di sini. Okey, tu tanda. Kemudian kita buat garisan. Keluarkanlah dulu protektor kamu ni dan gariskan. Okey, kemudian yang kedua adalah 43. Okey, 43. Kamu pusinglah dia. Ini 1 darjah. Okey, letak balik ataupun kamu ambil je 44 sebab ni 1 darjah kita nak 43. Jadi cikgu tanda, cikgu malas nak angkat protektor tu, cikgu tanda pada 44. Okey, lepas tu garis. Berikutnya kita perlukan 79.75. Jadi bila kita bundarkan, dia akan jadi 80 darjah. Okey, so kita akan letak protektor kita. Yang ni pastikan tepat pada kosong. Kamu nampak tu garisan dia sama betul tu, kosong. Kemudian carilah sampai 80. Okey, tanda 80. Di sini 80. Kemudian kita buat garisan. Okey, berikut adalah 24 darjah. Okey, sama pusing. Tepat pada kosong. Okey, cari lagi 24 darjah. Okey, 24 darjah dah tanda. Kemudian dah siap. Yang ni tak payahlah dah ukur. Okey, akan automatik lah betul. Okey, kalau tak percaya ukurlah. Kalau lari sikit-sikit tu tak apa, dimaafkan. Okey, jangan susah hati. Okey, kemudian dah siap sebelah kiri. Kita akan buat juga di sebelah kanan. Sama juga, mula pukul 12. Okey, yang berikutnya sudut dia adalah 198 darjah. Okey, jadi letak 198, kalau separuh ni baru 180. Jadi perlukan lagi berapa? Okey, perlukan 18. Okey, jadi tandalah dari sini 18. Okey, 18. Okey, dan buat garisan. Berikutnya, lengkapkanlah macam tu juga. Letak protektor, tanda, letak protektor dan garis. Ukur guna protektor. Selanjutnya, tulis nilai peratus di dalam pi, bulatan pi tersebut. Nilai peratus, bukan nilai sudut. Okey, nilai peratus. Jadi masuk peratus, tulis di situ di dalam pi. Mesti tulis di dalam. Kecuali bagi sektor yang kecil tu, kamu buat dengan kemas di sebelah luar. Lengkapkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri tu. Lengkapkan semua. Okey, mesti buat petak ni ke cikgu? Tak, semestinya tak perlu pun buat petak ni. Asalkan angka kamu tu jelas. Sebab tu cikgu suruh tulis dahulu sebelum color. Kalau kamu color dahulu, takut nanti dia tak lekat. Jadi kalau kamu tulis dulu, nanti kamu color tu, pandai-pandailah kamu adjust supaya dia tak tertutup angka kamu tu sampai tak boleh baca. Okey, jadi lengkapkan dengan nilai peratus. Sekali lagi cikgu ulang, dalam pi adalah nilai peratus. Okey, kemudian kita akan pergi lihat pada melengkapkan seterusnya. Jadi masukkanlah tajuk yang betul. Tempoh dia tahun 2012 dengan 2020. Ni perkataan tahun ni pun wajib. Jangan tulis 12 saja. Okey, mesti tulis tahun. Kemudian jumlah besar ni berserta unit. 1000 orang mesti betul. Tertinggal perkataan 1000 ni memberi markah yang besar, kehilangan markah yang besar juga. Okey, sama juga kalau tak tulis orang tu. Nisbah jejari. Okey, mesti ada. Kemudian sumber yang lengkap. Okey, dan kamu pun dah lukis tadi. Tadi dah lukis kan? Dah tulis pun nilai peratusan dia. Okey, dah lengkap semua tu. Sekarang kita colorlah petunjuk kita. Masukkan petunjuk kita tadi apa? Melayu, Bumi Putera lain, Cina, India, kaum-kaum lain. Okey, kadang-kadang dalam petikan dia sebut lain-lain. Okey, kamu mesti tulis lain-lain apa? Jangan tulis lain-lain sahaja. Itu juga akan memberi impak kepada markah. Kalau ini merujuk kepada kaum, tulis kaum-kaum lain. Kalau merujuk kepada sektor, sektor-sektor lain. Jangan tulis lain-lain sahaja. Ini terutamanya bahagian lain-lain ni. Okey, dah lengkap di situ. Maka warnakanlah pi mengikut petunjuk. Okey, kedua-dua belah. Okey, warnakan dengan cantik dan
kemas. Jadi dah siap catat kita. Hantar macam ni, pemeriksa tengok, kagum. Memang markah auto 20/20. Okey. Jadi pelajaran hari ini seharusnya pelajar dapat yang pertama sekali mengenal pasti bentuk soalan catat yang kita tengok pada pelajaran lepas. Okey, kemudian kita mencari nilai mutlak, mencari nilai peratusan, mencari sudut bukaan, mencari di sebelah jejari dan seterusnya melukis carta pi. Okey, jadi dah lengkaplah satu pusingan, maka lengkaplah satu carta pi kita. Lengkaplah carta pi kita pada hari ini. Okey, ini adalah latihan tambahan yang pelajar boleh buat. Okey, selain daripada latihan yang kita buat bersama. Okey, ini sebagai latihan tambahan yang mana bermula daripada petikan. Maknanya dia bagaimana dari petikan kita tukar menjadi jadual dan dari jadual menjadi graf. Okey, dia dalam buku LP muka surat 200. Pelajar boleh rujuk buku LP ataupun pelajar boleh tengok pada description, cikgu akan letakkan, pelajar boleh download dan buat sendiri. Okey, latihan Kediri. Ingat graf kena banyak latihan. Okey, lengkapkan jadual, siapkan carta dan jaga SOP musim-musim COVID ni. Jangan meraya-raya sangat, duduk kat rumah, buat latihan. Okey. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.